Salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Mikael Petrus dengan nomor metrik 79980. Dokumentari ini adalah berkaitan dengan perkahwinan bawah umur dalam kalangan masyarakat. Amalan perkahwinan bawah umur ini telah lama diamalkan sejak kemunculan tamadun-tamadun dunia seperti tamadun Yunani, tamadun Mesopotamia, tamadun China, tamadun India, tamadun Aztec, dan masyarakat Eropah serta masyarakat di Timur Tengah. Kemunculan tamadun-tamadun dunia ini telah menyumbang kepada amalan perkahwinan bawah umur akibat daripada kehidupan sosial masyarakat yang bebas ketika itu. Bukan itu sahaja, amalan perkahwinan bawah umur ini juga telah diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu sebelum tahun 1930-an lagi. Oleh itu, masyarakat harus mempunyai kesedaran akan keburukan perkahwinan bawah umur ini, terutama dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Putra Muhammad Daniel bin Adnan, nombor metrik 82095. Okey, jadi dalam video ini saya ingin menerangkan tentang objektif kumpulan kami, laporan terhadap perkahwinan muda. Okey, yang pertama sekali objektif kami adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya perkahwinan muda ini, dan yang kedua adalah kesan-kesan kenapa berlakunya perkahwinan muda ini, dan yang terakhir sekali untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk mencegah perkahwinan muda. Jadi itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Kartina Chia dengan nombor metrik 79743. Saya akan meneruskan dokumentari ini dengan definisi perkahwinan. Menurut Perkara 1 Undang-Undang Asas Perkahwinan Nombor 1 Tahun 1974, perkahwinan adalah suatu hubungan yang fitrah dan hakiki antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh itu, perkahwinan adalah hasil semula jadi daripada tarikan dua jantina yang berbeza antara satu sama lain dan keinginan mereka untuk hidup bersama. Penyatuan yang sah antara dua orang yang berlainan jantina dipanggil perkahwinan. Kesahihan hubungan itu ditentukan oleh undang-undang sivil, agama atau peraturan undang-undang lain negara yang bersangkutan. Istilah suami dan isteri merujuk kepada hubungan antara dua orang yang berlainan jantina. Terdapat tugas dan kewajipan suami dan isteri dalam perkongsian yang merangkumi aspek keakraban, persahabatan, cinta, pemenuhan seksual dan keibubapaan. Perkahwinan adalah hubungan suci antara seorang lelaki dan seorang wanita yang telah menginjakkan kaki di antara satu sama lain atau dianggap sudah cukup umur. Baiklah, bagi meneruskan topik kita pada hari ini, saya akan mengupas apakah faktor-faktor yang menjadi punca perkahwinan di bawah usia. Pertama sekali adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan telah menjadi antara punca utama mengapa kes ini berlaku. Hal ini kerana mereka tidak mampu untuk menanggung kos perbelanjaan semakin anak mereka dewasa. Selain faktor kemiskinan, faktor pendidikan juga menyumbang kepada kes ini. Individu yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah biasanya akan berkahwin di usia yang muda. Tahap pendidikan seseorang memainkan peranan dalam masalah ini. Bergerak kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor pengaruh media sosial. Memang tidak dinafikan lagi bahawa pada zaman yang sangat canggih ini, semua golongan mempunyai kemudahan untuk mengakses internet. Walau bagaimanapun, jika ini disalahgunakan untuk melayani perkara yang tidak berfaedah seperti pornografi, ini akan memberi impak yang negatif terutamanya terhadap golongan remaja ataupun golongan yang di bawah umur. Hal ini kerana mereka ini mempunyai pemikiran yang masih belum matang dan mereka juga mudah terpengaruh dengan apa yang ditonton. Nama saya Putri Heranti, nombor metrik 81591. Saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan perkahwinan bawah umur. Perlu kita ketahui bahawa perkahwinan bawah umur hanya akan membawa kesan-kesan negatif dan bukan kesan positif. Hal ini kerana apabila seorang remaja yang berumur 14 atau 15 tahun memutuskan untuk berkahwin, ia bermakna remaja tersebut akan berhenti sekolah dan tidak akan melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi sebagaimana remaja-remaja yang lainnya. Seorang pensyarah daripada Jabatan Psikologi di Universiti Islam Antarabangsa, iaitu Profesor Madya Dr. Haryanti Sharima, pernah berujar pada tahun 2015 yang menyatakan bahawa terdapat lebih daripada 16,000 remaja perempuan yang berumur 15 tahun ke bawah pada tahun tersebut telah berkahwin. Perkara ini merupakan perkara yang tidak sepatutnya berlaku kerana remaja seusia sebegitu sepatutnya berada di bangku sekolah dan bukan memikul tanggungjawab untuk menjaga rumah tangga. Seorang tokoh yang bernama Fadilah Suhaimi pernah menyatakan ketidaksesuaian remaja yang berumur 14 atau 15 tahun untuk berkahwin. Hal ini kerana remaja-remaja tersebut belum matang secara fikiran mereka dan ini dapat menjejaskan pendidikan anak yang akan mereka lahirkan. Sebagai contoh, apabila seorang ibu yang berumur 14 atau 15 tahun, mereka tidak dapat mendidik anak mereka selayaknya kerana mereka sendiri tidak mendapat pendidikan yang cukup. Hal ini dapat menjejaskan pertumbuh kembangan anak tersebut. Ia mungkin akan menjejaskan anak tersebut dari segi akhlak dan perilaku, dan mereka mungkin dapat ataupun lebih mudah terdedah kepada pergaulan-pergaulan yang tidak sepatutnya mereka
hadapi. Oleh itu, perkahwinan bawah umur hanya akan menjejaskan pendidikan remaja dan tidak membawa sedikit pun kesan positif kepada remaja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Kristina binti Cik Semadi dengan wajib nombor 81983. Kesan-kesan perkahwinan di bawah umur yang seterusnya adalah komplikasi ketika kehamilan. Secara dasarnya, fizikal dan mental remaja di bawah umur adalah tidak sama seperti golongan ibu atau wanita hamil yang normal. Oleh hal demikian, remaja di bawah umur terdedah kepada pelbagai komplikasi semasa kehamilan dan juga selepas kehamilan. Hal ini kerana secara biologinya, pada mereka belum bersedia untuk mengalami proses kehamilan. Antara komplikasi yang berisiko kepada remaja yang hamil adalah hipertensi, sawan, kelahiran pramatang, kelahiran mati dan pelbagai lagi. Dan lebih mengejutkan, remaja di bawah umur yang hamil juga terdedah kepada risiko kematian semasa melahirkan. Kesan perkahwinan di bawah umur yang seterusnya adalah keganasan dan kezaliman dalam perkahwinan. Statistik telah menunjukkan bahawa perkahwinan di bawah umur telah menyumbang kepada keganasan rumah tangga dan penderaan. Memandangkan remaja di bawah umur yang baru berkahwin masih dalam lingkungan usia yang muda, mereka kurang pengetahuan dan juga kemahiran hidup. Hal ini menyebabkan mereka akan mengalami pelbagai masalah yang akan disusuli dengan keganasan terhadap pasangan mereka. Oleh hal demikian, kekasaran dan keganasan rumah tangga dilakukan sering berlaku kerana tertekan dan juga bertengkar dengan pasangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Razin bin Muhammad Adnan. Nombor metik saya adalah 80185. Langkah-langkah pencegahan perkahwinan bawah umur. Antara langkahnya adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan mempunyai peranan yang penting dalam mencegah perkahwinan bawah umur. Kerajaan haruslah menggubal undang-undang dan membenarkan wanita berkahwin pada usia 18 tahun ke atas dan mendenda sesiapa saja yang ingkar. Inisiatif ini bertujuan untuk melibatkan komuniti, keluarga dan penggubal dasar dalam usaha untuk memberi wanita kemahiran, peluang dan pemerkasaan. Pendidikan, perlindungan dan kesihatan wanita semuanya akan terjamin dengan pendekatan ini. Langkah kedua adalah memperkasakan pendidikan moral. Pendidikan moral boleh membantu masyarakat dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan yang menyumbang pada perkahwinan bawah umur dan akibat. Dengan pilihan ini, piawaian sosial ibu bapa dan komuniti mengenai topik ini akan diubah. Oleh kerana itu, ibu bapa, ahli masyarakat sering menjadi orang yang membuat keputusan perkahwinan. Norma masyarakat merupakan faktor utama dalam perkahwinan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Pendidikan moral haruslah digunakan untuk menggubal sikap mereka mengenai latihan dan meningkatkan kesedaran mereka tentang akibat yang berbahaya tentang perkahwinan bawah umur. Nama saya Najwa Patricia binti Faisal Samsuri dan nombor mencik saya adalah 80328. Secara amnya, saya dapat menyimpulkan bahawa penderang utama perkahwinan bawah umur adalah kemiskinan, kekurangan pendidikan dan kesan media sosial terhadap kehidupan seharian. Saya juga mendapati berbagai kesan negatif perkahwinan bawah umur terhadap kehidupan seharian. Saya juga percaya bahawa ibu bapa adalah orang paling penting untuk mengatasi masalah ini. Anak-anak haruslah mematuhi undang-undang dan perlembagaan yang dibuat bagi memastikan anak-anak mendapat ilmu yang selaras dengan konsep pendidikan negara sejak kecil lagi. Falsafah ini berdasarkan pengiktirafan bahawa sistem dan program pendidikan negara mestilah mempunyai halat tuju dan tujuan yang benar dan tepat. Oleh itu, kanak-kanak akan mempunyai pengetahuan dan keupayaan untuk membuat keputusan yang baik.